Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu assalati wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamam bil khair. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi kitab kita berkenaan dengan 10 qawaid fi tazkiyatun nafs, iaitu 10 prinsip yang hendak dibina di atas penyucian jiwa ataupun kita sebut sebagai tazkiyatun nafs. Kita telah bahas kuliah kita yang sebelum daripada ini, kita telah menyebut berkenaan dengan tauhid adalah merupakan asas kepada penyucian jiwa. Dan kitab ni ada pada malam ni, siapa yang boleh dapatkan dengan saudara kita ni. Kita berada pada muka surat yang ke-19. Kitab kita ini ada sebelah kanan dia bahasa Arab, sebelah kiri dia bahasa Melayu, terjemahan. Dari dua yang kita akan dapat. Baik. Pada bahagian yang kedua, pada muka surat 19, wa kama anna at-tauhid huwa aslu ma tazku bihi an-nufus wa at-tathhur, fa inna asy-syirka huwa ashaddu ma yudannisu an-nufus wa yaftika biha bal huwa muhbitun li jami'il a'mal, kama qala ta'ala wa laqad uhiya ilayya alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa lanakunanna minal khasirin. Muka surat yang ke-19. Baik, muka surat yang ke-19. Tuan boleh nampak sebelah teks tu bahasa Arab dan sebelah teks tu bahasa Melayu. Pada perenggan, wa kama anna at-tauhid huwa aslu ma tazku bihi an-nufus. Kita tengok terjemahan dia sebelah kiri itu. Sebagaimana tauhid merupakan prinsip utama penyucian jiwa, syirik pula merupakan perkara yang sangat dahsyat yang menodai jiwa serta menghancurkannya. Bal huwa muhbitu li jami'il a'mal, bahkan ia akan menghapuskan seluruh amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayya wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa lanakunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu menyengutukan sesuatu selain daripada Allah, tentulah akan terhapus amalmu dan engkau akan tetap termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Sebagaimana kita telah bincang bahawa tauhid merupakan asas kepada seseorang itu hendak menyucikan jiwa. Penyucian jiwa mesti berdiri di atas asas tauhid, iaitu tauhid prinsip utama, syirik pula merupakan perkara yang sangat dahsyat, menghancurkan jiwa itu.
Sebab itu golongan yang nak menyucikan jiwa ni di hadapan kita terdapat dua jenis. Satu golongan sufi falsafah dia panggil. Satu golongan sufi sulukiyah. Golongan sufi falsafah ni dia hanyut dan tenggelam dalam falsafah. Dan benda itu boleh jadi syirik pada Allah Ta'ala sebab menggunakan akal semata-mata. Satu lagi golongan sufi yang jenis tak mahu ambil tahu sangat hal dunia. Dia duduk dengan cara dia, dia duduk dengan amal ibadah dia, yang tu tidak sesat. Malahan kita ni disuruh untuk jadi sufi, untuk jadi seorang sufi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Islam Ibn Qayyim, mereka menulis kitab berkenaan dengan martabat kesufian ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyah tulis kitab berkenaan tazkiyatun nafs. Begitu juga Ibn Qayyim menulis kitab, dan beberapa ulama yang lain. Maka jikalau kita kata orang yang mengaji salaf ni mereka menolak tasawuf dan mereka menolak sufi, tidak betul lah. Tapi kita menerima sufi yang berdiri di atas manhaj yang betul, yang tepat. Dan kita menolak sufi falsafah. Sufi falsafah ni lah yang masyhur di rumah kita, sehingga mentakwil benda-benda yang tidak patut ditakwil. Tidak patut ditakwil. Sebab itulah sebenarnya perbincangan berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat, hadis jariyah ni sebenarnya perbincangan yang tidak memberi keuntungan sangat kepada umat. Cuma kita boleh jawab lah sekadar mana boleh jawab. Tapi nak beri keuntungan yang besar tu sebenarnya tidak memberi keuntungan sangat. Tapi kalau orang kata kuat-kuat sangat, kita kena jawab juga. Tapi nak bincang secara perhalusi benda-benda tersebut. Sebab begini, dalam kaedah kita ni, kita menerima beriman kepada ayat-ayat tersebut sebagaimana sahabat beriman. Itu je kaedah kita. Dan tanpa bertanya, sebab tak perlu tanya. Ayat yang tak perlu tanya dengan ayat yang perlu tanya ni dia lain. Ada ayat yang perlu kita percaya dan yakin sahaja, tak perlu pada pertanyaan. Sebab kalau tanya pun dia tak keluar jawapan itu. Dia tak keluar jawapan itu. Allah Ta'ala, sebagaimana yang kita dengar lah, perbahasan macam-macam lah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam. Jadi golongan-golongan ni ada yang faham secara literal, ada yang faham secara turun betul. Dan bila turun tu memerlu kepada tempat, dia mari begitu. Kita kalau turun tu, turunlah dengan cara Allah yang tidak terikat dengan segala tempat. Allah Ta'ala tidak terikat dengan segala tempat. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan, bila orang tanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia, makna Tuhan duduk atas dunia selalu. Sebab sepertiga malam dia tak sama. Sini lain, Thailand lain, Myanmar lain, Mekah lain. Sepertiga malam, makna Tuhan tak naik di arash, duduk di bumi. Kat bumi kan dia pusing, gitu tak? Habis sepertiga malam sini, sepertiga malam di sini. Dia fikir guna otak dia. Tapi kalau kita tanya dia, tak ada jawab juga. Kita tanya dia, Nabi kata kiamat hari Jumaat, guna hari Jumaat mana? Jumaat Singapura ke Jumaat Pakistan? Pening juga nak jawab tu. Tak. Dalam hadis Nabi sebut kita tak, Jumaat mana dia guna? Adakah apabila Singapura kiamat, sini tak kiamat lagi? Ataupun sini kiamat, Mekah tak kiamat lagi? Dan kita boleh hidup Mekah dulu, sebab Jumaat sini dulu pada Mekah. Begitu ke kaedah dia? Jadi hadis-hadis beginilah yang sahabat tak tanya. Kerana tuan-tuan ingat satu benda je sifir dia. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sahabat ni sekecil-kecil benda boleh tanya, apatah lagi sebesar-besar benda. Kan hadis Nabi sebut sedekah tu kan, tolong orang angkat barang naik atas kenderaan sedekah, tidur dengan isteri sedekah. Sahabat tanya Nabi, al-bud'i ahadikum sadaqah, Nabi kata. Nah, sahabat tanya, rajulun qada syahwatan falahu ajrun. Dia rasa tak pernah sabar.
Bukan tak bersabar di atas ucapan Nabi, dia yakin. Tapi tidur dengan isteri pun Rasulullah jadi sedekah. Rasulullah kata, ya, nak bagi tahu benda tu benda simple. Benda yang simple. Tapi sahabat dia ambil perhatian sungguh pada benda yang walaupun simple. Apatah lagi benda-benda yang melibatkan akidah. Turun di atas arah semua ni benda akidah, melibatkan Allah Ta'ala. Tapi sahabat tak tanya. Sahabat tak tanya nombor satu sebab sahabat tu Arab, dia faham. Yang keduanya dia tak tanya sebab dia tak perlu tanya, dia perlu percaya. Jadi golongan sufi falsafah ni, dia akan heret kita semua membawa kepada syirik. Dan apabila kita syirik, dia menghancurkan dan menodai jiwa kita, dah seluruh amalan kita tidak terima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Baik, tengok perenggan muka 19, perenggan yang ke bawah sekali. Wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah 'azza wa jalla abadan liman mata 'alaihi kama qala ta'ala. Kita tengok muka surat belakang tu, surat 21. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah selama-lamanya bagi siapa yang mati di atasnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfir, Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dia akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Itu syirik. Jadi penyucian jiwa ni, kalau ada benda pelik-pelik yang masuk unsur jin, unsur tarekat, apa maknanya dia tidak berdiri di atas tauhid, tapi dia berdiri di atas syirik. Tu yang kita duk mengaji ni. Kita duk mengaji makna kata jenis zikir ke jenis amalan ke semua sekali itu kena berdiri di atas tauhid yang sebenarnya, bukan tauhid jenis saya sebut tadi sufi falsafah ke, tauhid jenis apa ke, kita tolak semua. Tauhid kita adalah tauhid fil Quran, tauhid yang ada dalam Quran, iaitu tauhid yang sama sekali kita menolak syirik-syirik yang lain yang boleh, yang menyamakan kuasa Allah dengan kuasa manusia, yang menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Allah Ta'ala tahu benda gaib, jadi manusia pun tahu benda gaib juga. Apabila kita bertekad bahawa manusia pun tahu benda gaib, maka dia adalah pinjam daripada sifat Allah Ta'ala. Banyak yang berlaku dalam penyucian jiwa, golongan tarekat, golongan-golongan sufi, banyak berlaku benda ni. Ya, Tok Guru dia tahu, semua anak murid dia buat dan sebagainya. Lalu kaedah yang kita belajar ni, bila kita belajar kaedah ni, bermakna kita tahu sufi ni sufi betul-betul ikut sunnah ke, ataupun sufi ikut syaitan. Ikut syaitan. Sebab syaitan dia akan mari menggoda kita supaya benda pelik-pelik ni kita suka benda pelik, benda ajaib ni lah. Kalau Tok Guru kita boleh terbang ke, kita suka. Kalau Tok Guru kita ni berkat ke macam mana tu, manusia suka benda pelik-pelik ni, memang manusia suka. Bagaimana dalam ceramah lah sebut lah, ada dulu di Thailand dulu beruk putih, orang pakat kita tengok beruk putih. Beruk tu pun pening juga. Mari tengok aku buat berapa ramai-ramai. Jadi padahal beruk putih tu biasa je, buaya putih, gajah putih. Biasa je benda tu, tapi bagi orang ni rasa benda betul pelik. Benda tu karamah bagi dia. Bila dilibat dengan karamah, benda pelik, maka adalah unsur-unsur kepercayaan yang lain yang timbul. Benda ni semua dibawa oleh golongan yang beraliran yang saya sebut tadi, sufi jenis falsafah, yang masuk yang kononnya untuk menyucikan jiwa, akhirnya jadilah puak-puak batiniyah yang masyhur, puak batiniyah yang dirinya Tuhan, Tuhan dia pun Tuhan, Tuhan balik baju dia dan sebagainya. Ini tidak berdiri di atas prinsip yang kita mengaji. Jadi awak nak betul-betul tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa awak, tarekat ke apa ke, berdiri betul-betul di atas tauhid, bukannya syirik. Kalau ada syirik pada Allah Ta'ala, maka itu bukan tarekat, itu bukan penyucian jiwa, malahan itu adalah tipu daya syaitan. Baik, jelas di situ. Wa harramallahu azza wa jal al-jannatu ala kulli man asyraka ma'ahu ghairahu. Kama qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harramahu Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar.
Allah mengharamkan syurga bagi setiap orang yang mensyirikkannya dan selainnya, sebagaimana firman Allah, siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiada seorang pun yang dapat yang bagi orang-orang yang berlaku, seorang pun penolong bagi orang-orang yang berlaku zalim. Surah ni dalam suratul Maidah. Baik. Tapi kalau dia bertaubat di atas syirik dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Perbincangan kita ini adalah perbincangan orang yang mati dekat syirik. Nak beritahu dosa-dosa yang lain tu Allah Ta'ala boleh ampun, tapi syirik Allah Ta'ala tak ampun kalau mati dekat tidak bertaubat. Dengan rahmat Allah, Tuhan boleh ampun dosa lain, tapi syirik Tuhan tak ampun. Tak ada rahmat Allah bagi orang syirik. Dan itulah poin syaitan akan bawa kita. Iblis, syaitan akan menggoda kita sehinggalah seorang itu syirik kepada Allah Ta'ala. Itu yang dia nak. Dan apabila orang terlibat dengan benda-benda yang bid'ah ni, mesti dia pergi pada syirik. Sama ada bid'ah bentuk i'tiqad ataupun bid'ah bentuk amalan. Baik, kita tengok satu persatu. Bid'ah amalan. Sebab apa orang boleh buat bid'ah dalam amalan? Ada kaitan ataupun tidak dengan keyakinan dia kepada Rasulullah? Mesti ada. Mesti ada kaitan keyakinan. Kalau kita orang yang menurut Nabi SAW, sebab apa kita turut? Sebab yakin kita bahawa Nabi telah ajar semua ibadah kepada kita. Tak perlu kepada mimpi, tak perlu kepada ibadah yang lain, sebab Nabi dah ajar dah. Nampak tak situ? Orang yang buat ibadah yang lain dengan lari daripada ibadah Nabi, hak Nabi ajar letak di tepi, ambil hak dia lagi lebih pada hak Nabi ataupun hak tok guru dia, bermakna lekeh Nabi. Lekeh Nabi. Dan macam mana seseorang itu nak beriman dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum tu? Macam mana dia nak beriman dengan ayat tu? Bahawa agama ni telah sempurna. Sebab dia kena ada ibadah lain untuk menyempurnakan agama. Sedangkan Nabi datang dan Nabi wafat, bermakna sempurnanya agama ini daripada sudut i'tiqad, akidah ataupun amalan. Boleh nampak tak ni? Bermakna bid'ah daripada sudut amalan akhirnya boleh menjadi tidak yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ syaitan nak. Apabila tidak yakin kepada Rasulullah, maka terpadam yang kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Dr. Sukhardawi, ibtida' minasyirk, permulaan kepada syirik iaitu bid'ah. Itu permulaan dia. Oleh kerana itu Nabi kaitkan bid'ah dengan sesat. Betul tak? Kullu bid'atin dalalah. Bukan riwayah dalalah. Sebab sesat ni dua je. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad ini tidak sesat jenis akidah dan tidak riwayah. Ghawa ni, riwayah ni makna sesat jenis perangai tak comel. Sesat juga, tapi perangai tak comel. Perangai yang tak comel ni Tuhan boleh ampun. Perangai tak elok ni Tuhan boleh ampun dia. Tapi dalalah, jenis sesat akidah ni, kalau mati sesat akidah Tuhan tak apa. Sebab itu dalam Fatihah kita sebut waladhdallin, daripada perkataan dalalah. Dallin, sesat akidah. Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Ad-dallin tu sesat akidah. Ada pun riwayah sesat juga, tapi perangai yang tak elok, suka ambil harta orang ke, buat zalim pada orang dan sebagainya, itu perangai yang tak elok. Jahat juga tu. Tapi jahat tu jahat yang boleh diselamatkan lagi. Atau ada pun jahat akidah ni, dia nak rasa benda tu berdosa macam mana? Dia rasa benda tu agama. Dia rasa benda tu agama. Macam mana dia nak rasa benda tu berdosa? Jahat satu lagi tu memang benda tu dosa. Dia pun tahu dosa, kita pun tahu dosa tu. Dan orang yang buat dosa, berzina apa, dia sendiri pun tahu benda tu berdosa. Dia tak kata benda tu halal. Orang yang mencuri ke, merompok, menyamun ke, buat khianat pada orang, dia pun tahu benda tu berdosa. Tapi kalau orang baca zikir yang tidak diajar oleh Nabi SAW, buat amal ibadah, masuk tarekat ni hak Nabi tak ajar, dia tak rasa dosa, malahan dia rasa benda tu pahala. Syaitan lebih suka orang begini.
Matilah keadaan begitu pun syaitan lagi seronok. Bersyukurlah kita kalau Ta'ala pilih kita tahu sunnah Nabi SAW. Bersyukur banyak. Sebab panduan kita ada. Ilmu yang ditinggalkan Nabi SAW ni ibarat kata satu bako yang penuh bercampur dalam tu. Ulama kita mari susun satu persatu. Mari buat kaedah. Sehingga kan dalam ilmu hadis kalau kita bincang ada kaedah untuk kita memahami hadis akhir zaman. Ulama kita buat kaedah. Memahami kaedah usul hadis itu satu benda dah. Dhaif ke hadis macam mana, hasan ke hasan li zati, hasan li ghairi, nak siapa pada martabak dia tu. Satu hal lah yang tu kita ada ulama kita buat kaedah. Satu lagi ulama kita buat kaedah hadis juga tapi nak untuk kita bahas berkenaan dengan hadis akhir zaman. Munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Macam mana perbahasan ulama kita? Ada satu kaedah pula untuk mengenal pasti hadis tersebut mengikut kaedah hadis yang sebenarnya. Usul fiqh ada kaedah usul fiqh. Usul tafsir ada kaedah usul tafsir. Maka bila kita bincang, kita ambil dalam baku hak Nabi tinggal penuh bagi kita yang cukup lengkap tu, ulama kita ambil susun satu. Termasuklah kaedah tazkiyatun nafs. Usul kepada tazkiyatun nafs. Sebenarnya kita ngaji usul ni. Usul kepada pembersihan jiwa. Sebab pembersihan jiwanya letak di atas 10 prinsip ini. Daripada banyak kitab-kitab penyucian jiwa disebut Ibnu Qayyim apa. Ni tuan kitab kita ni Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, seorang ulama daripada Saudi, dia kumpul satu. Macam kita mengaji tafsir dengan Maulana kita lah dah. Daripada 50 kitab tafsir, Maulana Husin Ali Alwani kumpul jadi kaedah tafsir. Itu salah satu daripada keajaiban yang Tuhan bagi. Inilah keajaiban Tuhan bagi kepada seorang ulama. Berbeza dengan yang lain. Ada yang boleh menyusun dengan ringkas. Ada yang boleh mensyarahkan kepada ringkasan tersebut. Semua itu ada ilmunya. Dan kita kena pelajari. Dan insya-Allah kalau kita pelajari benda-benda begini, kita tak berasa nak buat syirik pada Allah. Tak rasa nak buat bid'ah. Orang yang mengaji sunnah Nabi ni dia tak rasa nak buat bid'ah, tapi orang yang tak mengaji hak Nabi ni dia senang-senang nak buat. Sebab dia tak tahu kaedah. Dan dia tak tahu cara. Baik. Allahu akbar. Kita tengok lagi. فإذا حقق العبد التوحيد حصلت له الزكاة الكاملة وحصلت له الهداية والأمن التامان في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Baik. Apabila seorang hamba telah merealisasikan tauhid, maknanya ambil tauhid itu letak dalam diri dia. Mentauhidkan Allah, la ilaha illallah tu dia faham dengan betul. Kebetulan tuan-tuan pula kita semua ni mengaji dah ilah tu makna apa? Dah. Maulah kita syarah lagi-lagi mudah kita nak faham ni. Ilah itu apa? Yang kita sebut la ilaha illallah, yang musyrikin Mekah marah sangat kita sebut ilah, sebut illallah tu kenapa? Kalau sebut Tuhan saja dia tak marah, tapi illallah, la ilaha illallah. Kenapa siapa marah, siapa kena Nabi kena halau negeri, kena pindah daripada Mekah pergi ke Madinah sehingga berlaku peperangan dengan sebab la ilaha illallah. Sedangkan ucapan sahaja. Sebab mereka memahami perkataan itu. Kita sahaja tidak memahami. Apabila kita faham takrif ilah itu apa, maka tauhid itu telah melekat dalam jiwa kita. Barulah kita faham sebab penentangan jahiliyah kepada nabinya, begini sifat dia. Dan sifat penentangan kepada tauhid la ilaha illallah ini akan berlaku sehingga kiamat. Sehingga kiamat. Kerana tauhid dengan syirik dia akan berlawan sampai kiamat. Akan terhasillah penyucian jiwa yang sempurna untuknya. Kalau faham betul tauhid, okey, tak ada masalah. Dia akan mendapat hidayah dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla,
Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, itu syirik. Mereka itu orang mendapat keamanan, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Cuba lihat, orang yang duduk dekat dah tauhid ni, Tuhan bimbing dia. Dia tidak mudah untuk jadi syirik, sebab Allah Ta'ala bagi petunjuk pada dia, kecuali dia tolak petunjuk tersebut. Dan syirik dengan tauhid tak boleh bercampur. Orang yang buat syirik, dia tak akan mentauhid ke Allah. Tetapi orang yang mentauhid ke Allah, tidak ada syirik dalam jiwa dia. Kalau mentauhid ke Allah, buat syirik juga, orang tak panggil tauhid tu, orang panggil syirik lagi. Orang panggil syirik lagi. Jadi daripada sini kita nampak mereka akan menjadi golongan Allah Ta'ala mendapat keamanan daripada siksaan Allah SWT di akhirat, dan di atas muka dunia pun Allah Ta'ala beri petunjuk kepada dia. Allahu Akbar. Benda yang kita nampak depan mata kita, kalau dululah saya nak sebut pada tuan-tuan, dulu pondok pun ada, bukan tak ada, banyak pondok. Tapi puja semangat padi, puja pantai pun ada juga dulu. Yang lebih heran lagi, rumah saya ni tepi patah. Kalau musim nak buka kuala, tutup kuala ni, dia sembelih kerbau. Sembelih pagi kerbau tu, pagi tu lepas pada waktu maya duha apa semua tu, waktu tu Tok Lebah mari sembahyang hajat. Tok Lebah mari sembahyang hajat. Orang masjid mari sembahyang hajat. Lepas asar, Tok Bomo mari. Nak hanyut kepala kerbau ni, nak hanyut ke laut. Dia panggil semoh laut, dia panggil. Tu zaman-zaman kalau dengar cerita orang tua dulu, dia tahulah benda tu. Benda tu saya tak sempat, tetapi apa ni, tok orang saya apa ceritalah benda-benda begini, dia memang ada lah. Cerita tu memang ada lah. Sebab kita ke laut, orang pantai. Musim tutup kuala, musim buka kuala. Nak buka kuala ni bulan 2, nak tutup kuala bulan 10. Ombak besar. Kalau tak buat begitu, ribut laut mari. Ikan mari. Ikan tak ada. Ombak bergelora. Maknanya tahun tu tak dapat hasil yang banyak. Sedangkan hak beri rezeki tu Allah. Tak apalah tu. Nak bagi tahunya macam mana Tok Lebah boleh bercapung dengan Tok Bomo. Tok Lebah tu hak pondok dah, mari sembahyang hajat. Tok Bomo mari baca hak Bomo dia. Boleh bercampur dua tu kerananya dia tidak mengaji ilmu tauhid yang betul. Kalau mengaji ilmu tauhid betul, dua-dua perkara tu tidak akan berlaku. Sama ada Tok Lebah mari ataupun Tok Bomo, tak akan berlaku benda tu. Sebab benda tu berbentuk pemujaan. Kenapa benda tu dibolehkan? Kerana Tok Lebah tadi mengaji tak sapa benda tu. Tak sapa maklumat yang sepenuhnya. Benda tu syirik sebenarnya pada Allah Ta'ala. Ada seorang dia duduk di Setiu. Lupa dah nama dia. Masa tu lah orang tua tu cerita, dia kata orang tu daripada Setiu tu mari mengajar bahawa benda tu tak boleh, benda tu haram. Nama apa Allah alam. Dia kata masa tu dia kata orang yang mengajar tu tua dah. Kata-katanya dia pernah mengaji di India, dia kata. Orang yang mengajar tu lah, dia naik basikal, dia kata kayuh basikal mari mengajar. Dia duk ajar dah benda tu berkenaan dengan benda tak boleh buat begini, masalah-masalah bidah-bidah, dia sentuh dah. Mungkin itu sunnah dah masa, tapi dia seorang dia. Tak, dia seorang dia. Orang kampung duk gitu belaka, lah sekali dia kena halau juga daripada orang kampung. Mengajar tak betul lah, macam-macam lah. Jadi benda tu akan berlaku lah sepanjang zaman. Zaman hari ni, dia mari cerita lain. Dia tak mari cerita tu. Dia mari cerita lain pula. Orang tak puja dah semangat padi, orang tak puja dah hatu laut, tak puja dah. Dia mari je ni, sufi falsafah ni lah. Batiniyah ni. Dia mari je ni begini. Yang nampak ketara dalam kita pada hari ni, konon-kononnya mahabbah Rasulullah. Sayang Rasulullah. Kita sayang ke Rasulullah, bukan kita buat amal untuk Rasulullah. Boleh faham ni? Kita sayang pada Rasulullah
kita ikut Rasulullah. Kita sayang Rasulullah dengan ikut Rasulullah. Kita ittabi'un, bukan ibtadi'un. Kita ikut, bukan kita buat benda baru. Kalau kita sebut berkenaan dengan majlis-majlis yang orang buat, orang akan tuduh kita tidak ada adab dengan Nabi, tidak beradab dengan Nabi. Padahal dia yang tak ikut Nabi tu lebih tidak beradab dengan Nabi, lebih tidak beradab dengan Nabi. Dan benda yang masuk dalam negara kita zaman sekarang ni tak ada benda lain, puja Nabi, siapa akak Nabi ni dekat-dekat dengan Tuhan, minta dengan Nabi, istighasah dengan Nabi SAW, minta dengan keberkatan capal Nabi lah apa. Tuan-tuan pergi raung lah mak tahfiz yang ada, tuan-tuan nampak sendiri, nampak dengan mata sendiri, surau-surau dia dah di-renovate, letak capal depan, capal depan. Benda ni yang berlaku, syirik jenis begitu. Dan benda begini ni, tuan-tuan percayalah, lebih payah untuk kita sebut nak banding dengan sembelih kerbau tadi. Sembelih kerbau tu senang. Kita buka kitab Mahabharata, kitab Hindu, ada benda tu. Dah, ada benda tu. Tapi dia tak sembelih lembu lah, sebab lembu tu Tuhan dia. Dia sebut benda lain lah, bentuk pengorbanan untuk sesuatu benda. Memang adalah kitab-kitab yang jenis agama lain. Senang kita tunjuk, ni contoh dia. Tapi yang ni dia mari dengan Ahlul Bait, dia mari dengan sayang Nabi, kasih Nabi, dia mari dengan menasyid lagu-lagu jenis sayang ke Nabi yang dianggap sebagai selawat. Dianggap sebagai selawat. Sedangkan benda tu tidak selawat. Tidak selawat ke Nabi. Benda tu sama taraf dengan lagu UK Slam je, gitu. Biasa dengar lagu UK, lagu Slam lah. Kalau orang biasa dengar lagu, setaraf begitu je. Tak ada kelebihannya, malah keburukan lebih banyak. Itu saya nak sebut pada tuan-tuan. Minta maaf lah saya sebut benda begini, tapi itulah hakikat yang kita kena sebut. Walaupun orang tahan, orang tekan macam mana pun, kita tak nak buat apa, sebab itu benda yang benar. Benda yang benar. Dan orang yang nak lawan kita, dia tak ada hujah untuk lawan. Tidak ada hujah untuk lawan. Saya yakin dan percaya, tidak ada hujah. Kerana yang kita bawa ni hujah betul dengan Nabi SAW. Baik, kita tengok lagi muka surat yang ke-23. La hawla wa la quwwata illa billah. Fama ta'akhlasa al-'abdu الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت ومات أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحساب ذلك. Baik, apabila seorang hamba mengikhlaskan, fama ta'akhlasal abdu, bila hamba seorang mengikhlaskan kepatuhan dan kecintaan kepada Allah, maka seluruh amalannya akan ikhlas dan dikira sah. Jiwanya pula akan menjadi suci dan baik. Apabila dia memasukkan ke dalam jiwanya perkara yang merosakkan berupa cacat celah kesyirikan, maka kotoran dan pencemaran akan masuk ke dalam jiwanya bersesuaian dengan keadaan tersebut. Mudah je bila seorang hamba tu ikhlas kepatuhan diri pada Allah Ta'ala, bermula dengan asas tauhid yang betul dulu, baru amal tu diterima. Kalau tauhid tak betul, amal tu tak terima. Ikhlas tanpa tauhid yang betul, kita yakin bahawa orang yang buat benda-benda bid'ah tu dia ikhlas daripada sudut ikhlas dia. Ikhlas. Tapi ikhlas dia tak kena cara. Sebab ikhlas dia di atas syirik, bukan di atas tauhid. Sebagaimana Al-Abbas, pak saudara Nabi sebelum pada masuk Islam, dia bukan orang yang jahat, dia orang baik. Al-Abbas ni, dia jaga Masjidil Haram, dia bagi minum orang yang datang mengerjakan ibadah haji. Tapi masa tu dia tidak syirik. Bila dia masuk Islam, amal yang dia buat tu baru dikira oleh Allah Ta'ala, sebab ada akidah. Sehingga para sahabat berkata juga, cakap juga sama-sama mereka, Al-Abbas lambat masuk Islam begini.
Dia kata, aku baik masa kafir, aku tak jahat. Dia kata, aku beri minum orang mari haji, aku jaga Masjidil Haram. Allah Ta'ala jawab, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Adakah kamu rasa cukup dengan kamu beri minum orang Masjidil Haram, imarah Masjidil Haram, beri minum air zam-zam orang mari haji, sama dengan orang beriman kepada Allah dengan hari akhirat? Tak sama. Bermakna penilaian amal diterima ataupun tidak ikhlas mesti di atas tauhid. Kalau ikhlas di atas syirik, sama sekali Allah Ta'ala tak terima. Apabila ikhlas di atas tauhid ni lah, maka masuklah jiwanya perkara-perkara yang suci dan baik, akidah yang baik, amal yang baik, dan nak mencari kebaikan di atas sunnah Nabi SAW. Tapi kalau ikhlas saja, syirik pada Allah Ta'ala, akan masuk amalan-amalan yang kotor, amalan-amalan yang cacat, yang cela, yang tidak diajar oleh baginda Nabi SAW. Fala zakata lin nafsi illa bitahqiqit tauhid wa ifradillahi azza wa jalla bil ibadati wa ikhlasil amali lahu. Kama qala ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis. Oleh itu, tiada penyucian jiwa untuk tiada penyucian untuk jiwa melainkan dengan merealisasikan tauhid, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, serta mengikhlaskan amalan untuknya sebagaimana firman Allah, ala lillahi ad-dinul khalis. Ala, ingatlah, hak-hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan bawaan yang suci lagi bersih daripada segala bentuk syirik. Surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Baik. Tauhid maknanya suci. Ibadah pun jadi comel sebab tauhid comel. Syirik maknanya kotor. Apabila kotor, ibadah juga kotor. Kotor ni ibadah yang tidak bersandar kepada nas. Dia tengok dalam video orang sufi di Pakistan, di India kan. Dah, kadang-kadang dia tak mandi kadang-kadang. Bismillah. Dia tidak mandi kadang-kadang, kita tengok dia. Dia kata, kenapa tak mandi? Makan makanan pun makan makanan yang tak berdarah. Dia menghalalkan apa yang tu, dia mengharamkan apa yang tu halal. Tak boleh makan benda berdarah, tak boleh makan begini. Itu semua tu benda yang Allah Ta'ala halalkan. Kenapa dia boleh haramkan? Kita nak mengharamkan benda yang halal ni, kena ada nas, kena ada dalil. Jangan jadi macam Bani Israel, suka-suka nak mengharamkan. Nabi pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Nabi tak kata haram, tapi Nabi kata tak mahu makan. Itu untuk menjaga hati isteri dia. Aku tak mahu makan, untuk jaga hati isteri. Allah Ta'ala sebut, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kamu seolah-olah mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halal? Tabtaghi mardata azwajik, kerana kamu redha nak ikut cakap isteri kamu. Allah Ta'ala tegur. Ni apatah lagi kita, tak boleh makan makanan ni, tak boleh makan dalam masa berapa lama. Ada seorang yang masuk tarekat tu, dia kata gitu. Dia kata bulan puasa kami iktikaf juga Ustaz. Dia kata 10 akhir iktikaf, dia kata. Tapi pelik, mandi tak boleh. Mandi tak boleh. Nak sampai maqam dia. Lepas tu adalah setahun tu kena duduk berapa hari. Dia kata duduk dalam kemah masing-masing, dalam kelambu masing-masing. Dia susun di tempat dia tu. Tarekat. Zaman tu tak boleh mandi dia tu. Oh, lo kata bau Ustaz. Tuan saja 10 hari tak mandi. Bangun pagi gosok gigi saja, semua semayang, jemaah apa semua. Tapi jemaah duduk tepi tu bau hangit. Nah, sebab tak mandi. Dinamakan sebagai tarekat. Nak balik tak boleh. Kalau balik tu dikira batal, kena buat balik. Kena buat balik selama 10 hari, 20 hari untuk naikkan maqam dia. Jadi pelik benda tu. Tak pernah diajar Nabi SAW. Nabi suruh kita mandi, Nabi suruh kita sucikan pakaian kita. Nabi suruh sucikan pakaian kita. Kerana wasiyabaka fatahhir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah. Pakaian kamu kena sucikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tiba-tiba tak mandi begitu. Sebab apa tu? Sebab terbinanya tauhid, tazkiyatun nafs itu di atas syirik pada Allah Ta'ala. Nampak macam agama tapi syirik. Yang inilah yang bermain dalam masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan. Benda inilah yang berlaku. Waktu yang kita kata cakap pasal ketuhanan batiniyah, tengok rambut boleh buat bantal. Ada hari Penang seorang tu tak. Tapi tak apa lah nak buat mana. Jenis tak betul stesen.
Rambut dia tu sama dengan hak dia sembah di Kota Baru, tak ada seorang. Rambut gitu, keping-keping rambut dia. Tapi kalau nak tidur tu saya tengok perhati dia, tak ada pakai bata, dia lipat rambut je tidur. Walaupun dia tu putus piuh sikit, tapi ada juga dia mikir sikit. Cerdik lah bahagian tu. Tapi cakap jangan main, mana dia jumpa dengan saya. Saya turun daripada dekat Jaafar Awah tu, mana Kota Baru. Dia kata, Ustaz, dia kata, sifat Tuhan 20, dia kata. Mai 20 ya. Kata dia, sifat Tuhan 20, mai 20 ya. Oh, saya bagi 20 ya, mujur dia tahu sifat Tuhan. Kalau dia tahu nama Tuhan 29, habis 100 ya gitu fikir dia. Lah, mujur dia kata sifat Tuhan 20. Kalau dia kata nama Tuhan 29, habis duit aku gitu. Nak bagi tahu. Kita kata mu nak apa, dia kata. Kita kata mu nak piti apa 20 ya. Mu naik bah apa free. Dia kata minyak mahal lah ni Ustaz, dia kata. Dia pun reti minyak mahal. Gila tu. Kita tanya orang apa dia ni Ustaz, dia kata. Dia ngaji pondok dulu, tapi pondok mana tak tahulah, dia kata. Jadi putus wayar jadi gitu. Hidup beramal, berzikir. Memanglah. Dia panggil lafzus syaitan. Bisikan syaitan dia panggil. Dia akan jadi gitu. Bisik dia, khayal seseorang, dia mari bisik telinga dia. Dia akan jadi gitu. Hasil daripada amal, sebab dia zikir tu bukan kerana Allah. Dia zikir tu tak cara Nabi dia satu. Lepas tu dia zikir tu dia sedekah ke jin pula. Lepas tu dia boleh berobat tu. Ada orang boleh berobat dengan zikir gitu. Memang boleh berobat sungguh. Tuan-tuan, kalau tuan baca zikir hak tak sunnah Nabi ni, baca amal 40 hari, 50 hari kena baca, malam Selasa ke malam Rabu ada kaedah dia lah. Dia tak akan mimpi dia bagi hadiah pada tu, mata cicing ke, kerih hak pendek tu ke, letak bawah tangga. Mimpi tu suruh pergi ambil kerih tu. Lepas tu kerih tu baca zikir malam sekalian-sekalian. Boleh ambil berasak ke sikit, simpan. Kalau ada anak demam percelup dalam air, Panado pun tak laku dah. Dia buka klinik pula lah, supaya demam apa. Allah Ta'ala bagi ke dia kerana istidraj. Nak suruh dia makan syirik pada Allah Ta'ala. Itu hasil daripada beramal dengan tidak sunnah Nabi SAW. Betapa bahayanya kita. Baik. Wala zakatul nafs illa bitakhlisha minasyirk bijami'il anwa'ihi wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu at-tauhid wa yud'ifu. Baik. Tiada penyucian jiwa melainkan dengan menyucikannya daripada segala bentuk kesyirikan dan menjernihkannya pada setiap perkara yang boleh membatalkan dan melemahkan tauhid. Baik, kita masuk pada muka surat 25, ad-du'a miftahuz zakatin nufus. Kita baca sikit masa ada. Doa adalah kunci kepada penyucian jiwa ini. Baik. Belum daripada kita masuk yang ni, kita buat khulasah daripada tajuk pertama tadi. Tauhid merupakan asas kepada penyucian jiwa. Maknanya, apa sahaja jenis penyucian jiwa kalau berdiri di atas syirik, kita kena tolak. Untuk bersihkan jiwa itu mesti dapat ilmu tauhid. La ilaha illallah dia betul, Muhammad Rasulullah itu betul. Itu kunci kepada tauhid. Kalau orang mengajar bab tasawuf, bab menyucikan jiwa, lari daripada la ilaha illallah, makna syirik, dan lari daripada Muhammad Rasulullah, maknanya lari daripada Muhammad Rasulullah itu lari pada sunnah, makna dia buat bid'ah. Maka ilmu yang dia mengaji itu, hak kata menyucikan jiwa tu bukan terbina di atas asas yang pertama. Maka kita tolak petang-petang lagi. Baik. Yang kedua, doa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a'ihi. Nabi SAW bersabda, tiada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding doa. Rawahu Tirmidzi. Fad-du'a'u min afdalil ibadati 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna fihi izharan lil 'ajzi وافتقار وتذلل وانكسار والاعتراف بقوة الله عز وجل وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه
fadlan ala fudala'il ahbabihi wa awliyaihi. Baik. Yang pertama sekali Nabi sebut tiada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala berbanding doa. Kita takrif dulu doa itu apa. Permintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita minta dengan Allah, maknanya kita lemah, sebab kita golongan yang meminta. Doa adalah salah satu daripada ibadah. Kita akan baca nanti. Yang paling besar dan paling utama, dia sebut sini, menzahirkan kita lemah, keperluan kita, kerendahan hati kita, di samping pengakuan terhadap kudrat Allah dan kudratnya, serta kecukupan dan kebesarannya. Doa merupakan berupaya memulihkan perasaan patah hati musuh-musuhnya, apatah lagi para kekasih dan walinya yang terhormat. Baik. Doa ni ibadah yang paling utama di sisi Allah Ta'ala, sehingga kan solat dikategorikan sebagai doa. Dari sudut bahasa, as-salah hiya lughatan ad-du'a'u. Sembahyang daripada sudut bahasanya doa, permintaan kita pada Allah. Di dalam doa itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pengakuan. Na'budu hanya sanggup jadi hamba pada Allah. Wa nasta'in, dan minta tolong tu, doalah tu, kepada Allah Ta'ala sahaja, bukan kepada yang lain. Jadi sebab itulah kita sebagai hamba Allah di atas muka dunia ni, kita tak boleh minta kepada yang lain, melainkan minta kepada Allah. Minta pahala hanya kepada Allah, minta rahmat hanya pada Allah, minta berkat hanya pada Allah Ta'ala. Tidak boleh pada yang lain. Maha berkat Allah, kita tak berkat. Allah yang merahmati, Allah Ta'ala yang memberkati. Kalau kita kata orang juga berkat sama macam kita, sama macam Allah Ta'ala, maka kita syirik pada Allah. Macam mana seseorang itu dalam bab doa ini, dia boleh berdoa kepada walinya yang telah mati, yang kononnya dia berdiri di atas golongan yang membersihkan jiwa dia, tazkiyatun nafs yang kita sebut ini, tapi dia berdoa kepada yang lain selain daripada Allah, maka telah lari daripada asas yang kedua ini. Itu doa. Perkara ni yang kita nak bincang. Boleh faham tadi? Tadi perkara tauhid, ni perkara doa, minta. Kerana golongan yang mengakui bahawa dia tu seorang yang ahli tasawuf, yang kita panggil tarekat, tapi kenapa dia pergi berzikir di kubur tak syekh dia? Berzikir tu minta dengan Allah, minta dengan Allah tu doa. Macam kita tengok masuk dalam video baru ni dah, di kubur Tok Kenali. Siapa cicik Tok Kenali pun tak mengaku. Bukan ajaran Tok Kenali, dia kata. Mujur dia tak mengaku, kita pun kata begitu juga. Orang mana mari, katanya syekh pada Yaman mari, dia bawa pergi situ. Memang golongan sufi Hadramaut ni memang ibadah dia memang buat pergi kubur. Memang dia akan buat pergi kubur. Lah sekali dia akhirnya kubur, dia akan bawa pergi situ. Sebab benda ni berlaku, tuan-tuan. Bukan dia, tuan-tuan mungkin tak pergi, tapi kita hak mengaji ni, kita pergi, saya duduk sonat Hadramaut tu, Allahu Akbar. Ini bukan saya nak kata pada Habib hak mari tu semua begitu, dah ada okey. Hadramaut tu bukan semua begitu, ada hak okey, ada hak ngaji Imam Syafi'i pun ada. Ada satu sekolah tu, sekolah hak Imam Syafi'i betul, tak ada buat-buat benda begini ni. Tapi tetap boleh pergi, boleh kita tengok kubur dia macam mana, tempat dia. Tak ada tanah ni, tak ada tanah ni. Dia kapet semua. Satu kawasan kubur yang disebut sebagai keturunan Nabi tu, wali-wali dari kia mati situ, kapet ni kat tepi-tepi kubur. Ada baru ni kat artis Malaysia pergi buat balik tanah daripada Hadramaut, berkat tanah kubur wali tu, nak ambil berkat. Kalau taklah bagi menega dia makin laku, dia kata betul-betul berkat. Kita kata kalau mu yakin mu ambil tahi lembu pun berkat, bukan saja tanah. Tak? Sebab Tuhan boleh bagi. Adakah Allah Ta'ala bagi pada tukar sihir tu jadi sihir dia sebab Allah Ta'ala setuju dengan dia? Tidak. Kalau Allah Ta'ala nak heret dia dalam neraka. Benda yang kita sembah ni, illadzina ya'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha warisun. Mu dengan barang mu sembah dan barang mu puja, mu dengan barang-barang tu lah aku nak heret masuk neraka saya.
Sebab syirik pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita takut bila tengok orang buat begitu, kerana insya-Allah Tuhan pelihara iman kita. Kalau kita ada rasa takut nak buat syirik pada Allah Ta'ala, dan kita rasa benda begini ni, berzikir di kubur begini ni, kita rasa benci dengan benda tu, tanda iman kita ada, dipelihara oleh Allah. Tapi kalau kita tengok, syok juga begini, nak teras sekali, itu masalah. Masalah iman kita duduk begini lagi tu. Nah, bila kita ada rasa benci pada benda-benda begini, Allah Ta'ala jaga iman kita, insya-Allah. Sebab apa kita minta? Sebab kita lemah. Bila kita lemah, kita minta dengan yang kuat. Kita tidak minta sama-sama lemah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat. Bila kita lemah, bila kita ada keperluan, mesti kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan tengok dalam pesanan Nabi kepada Ibnu Abbas, masa Ibnu Abbas duduk atas, dia bawa Ibnu Abbas naik kenderaan kan. Hadis itu, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Lepas tu, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila minta tolong dengan Allah, nak minta hajat, doalah pada Allah. Tu akidah tu. Dia ajar kepada Ibnu Abbas, itu prinsip kepada akidah. Kamu jaga Allah, jaga syariat Allah, kamu tidak syirik pada Allah, Tuhan jaga kamu. Dan kalau kamu jaga Allah, Allah Ta'ala sentiasa berada bersama dengan kamu. Kamu tak ada perasaan bimbang, perasaan ragu. Betul lah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekasih Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada bimbang pada diri dia, tidak ada sedih. Dia tidak bimbang dengan perkara yang akan datang, sebab ada Allah, tawakkal ala Allah, dan dia tidak sedih dengan perkara yang lepas. Kerana apa? Qaddarullah. Dua tu je. Perkara yang dah lepas, qaddarullah, benda tu dah berlaku. Tak perlu dah tengok perkara yang lepas. Hak kita nak pergi yang depan. Yang depan kita kata insya-Allah, hasbiyallah, pergantungan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya lepas qaddarullah, benda yang telah berlaku, mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita. Itulah hidup kita sebenarnya, kehidupan kita. Itulah tazkiyatun nafs yang diajar kepada Ibnu Abbas oleh Nabi itu Muhammad SAW, ketika mana Ibnu Abbas masih kecil lagi. Ya ghulam, Nabi kata, wahai budak, umur lebih kurang 9 tahun, 10 tahun, begitu je. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta dengan Allah, tolong Allah Ta'ala. Itu akidah yang mesti kita ajar kepada anak-anak kita. Dan budak bila disebut benda begitu, dia faham. Dia faham. Dan apatah lagi bila sebut depan Ibnu Abbas, orang yang cukup cerdik, walaupun dia ni kanak-kanak, tapi otak dia tu cerdik, bukan kanak-kanak macam kita lah. Baik. Dan doa ini juga dia kata, doa ini adalah mematahkan sebarang rasa patah hati dan sebarang rasa serabutlah jiwa kita bila kita berdoa. Sebab kita ada Allah. Kita berdoa ni, kita yakin kata ada Allah Ta'ala boleh menyelesaikan masalah kita, boleh buat terima segala hajat kita. Kita rasa lega dalam hati kita. Lega dalam hati kita. Bismillah. Kemudian, walahu atharun azimun fi fathil abwabil khair, kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kama qala Syekhul Islam ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah lah. Wa fi wasiyyati li Abi al-Qasim al-Maghribi, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa membawa pengaruh yang besar dalam membuka segala pintu kebaikan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam wasiatnya kepada Abi Al-Qasim Al-Maghribi, doa itu adalah kunci bagi setiap kebaikan. Hampir semua perkara keadaan kehidupan kita ini diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cara berdoa, cara minta. Bila kita dapat sesuatu, kita diajar sebut sesuatu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila kita dalam keadaan susah, kita diajar macam mana cara sebut dalam keadaan susah. Bila kita terima tetamu, bila kita dibayar oleh orang air ke makan apa, Nabi ajar doa untuk orang yang belanja kita. Sebab itu merupakan kebaikan kepada kita. Dan doa-doa ni memang kita pakai kehidupan orang mukmin. Hatta kita bersin, alhamdulillah yarhamkallah. Kita jumpa kita sebut barakallah, hayakallah. Itu ucapan yang patut ada dalam mulut kita. Kita jumpa dengan kawan kita, assalamualaikum. Tu pun doa, assalamualaikum. Beri salam dah. Waalaikumsalam. Salam sejahtera ke atas kamu. Sejahtera, bukan sejahtera saja tu. Salam, selamat daripada segala apa dalam kerajaan Allah. Waalaikumsalam. Kamu juga begitu juga. Barakallah, kita kata. Allah Ta'ala memberkati kamu. Hayakallah. Kalau kita pergi, kita kata ma'assalamah, moga selamat. Nama bahasa Arab lah kita sebut. Kalau mengaji bahasa Arab, ma'assalamah. Kalau kita orang Melayu, selamat dah. Mudah-mudahan sampai selamat, bawa kereta molek. Doa lah tu orang panggil. Dan itulah hubungan mukmin dengan mukmin. Kalau hak tak berapa nak mukmin sikit, bukan kafir, tak berapa nak mukmin. Hak iman nipis sikit pun, salah Allah menata ni lama tak jumpa. Hidup lagi bewok ni, dia kata. Jadi dia ada berkawan dengan bewok selama ni. Tu jadi lagu tu tak? Bewok lah macam-macam. Dia pun ngok oleh belakang, oh lama tak jumpa dengan mu. Dia bawa kata molek lah. Doa lah tu, dah. Jangan kata molek. Okey lah tu. Tapi kena ubah sikit. Kena ubah bagi salam. Assalamualaikum. Mana kata Allah Ta'ala panjanglah umurmu. Hayakallah, lama tak jumpa mu. Sihat molek Allah. Moga Allah Ta'ala panjanglah umur. Kena kata gitu. Sebab itu kekuatan di antara mukmin dengan mukmin yang lain. Hatta kalaulah orang tu kita dengar dia tu meninggal dunia, kita kata Allah maghfir lahu warhamhu. Bukan saja kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kata Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau kawan kita duduk di kampung, dia meninggal dunia, kita tak sempat untuk sembahyangkan jenazah dia, kita pergi sembahyang di kubur dia. Adalah hadis Nabi SAW. Sembahyang jenazah tu berbentuk doa. Sebab tu lepas sembahyang jenazah tu tak ada doa dah. Berasa tak cukup lagi, nak doa lagi. Itu masalah kita dah. Bila kita sebut gini, dia kata kita macam-macam lah. Tak cukup lagi dengan doa. Dalam sembahyang tu nak doa panjang sepatutnya. Dalam takbir yang ketiga tu, Allahu Akbar takbir yang ketiga tu tak, kita doa panjang. Takbir yang keempat tu, nak baca doa boleh, tak mau baca doa pun boleh. Kita bagi assalamualaikum warahmatullahi. Salah sekali pun tak apa dah. Belah kanan. Sebab kita nak uruskan jenazah tu cepat. Ni lepas salam tu Al-Fatihah pula. Satu pula kerja. Baca pula begini, baca Qul a'udzu, baca begitu. Mayat duduk depan ni. Maka itu bukan daripada ajaran Nabi. Sebab apa kita nak tambah tu? Sebab kita rasa tak cukup. Lepas tu dia kata, benda tu benda khilaf. Cuba sebut khilaf mana? Mazhab Syafi'i aja tak benda tu? Awak mengaku awak mazhab Syafi'i. Khilaf apa benda tu? Khilaf apa? Ulama mana hak sebut? Buat mari. Tak boleh buat mari. Kalau sebut ulama mana sebut tu? Kitab mana? Daripada mazhab Syafi'i. Dah sebab kita mengaku kita mazhab Syafi'i. Buat mari ulama Syafi'i. Tak ada sebut. Tak ada ulama Syafi'i pun tak sebut. Menyegerakan jenazah itu disuruh oleh Imam Syafi'i. Berdasar pada hadis Nabi SAW. Tapi kita dah buat yang tu. Oh, syok lagi. Azan tu. Mayat nak turun tu azan. Ada juga jenis begitu di kampung-kampung. Jadi benda tu sebab apa berlaku penambahan? Sebab tak puas hati dengan doa yang Nabi ajar. Tak puas hati. Sedangkan Nabi ajar doa ringkas, mudah untuk kita amalkan. Nabi tak buat agama ni jadi susah, tidak. Semuanya ringkas, semuanya mudah. Yang menyebabkan agama ni daripada sekecil-kecil manusia, umur dan sampai sebesar-besar manusia, semua boleh amal. Budak ke orang tua ke, semua boleh amal. Ni ada juga ustaz tu kata, kita tak boleh amal zikir hak Nabi ni sebab berat. Berat hak Nabi ajar ni berat. Jadi kita amal hak syekh kita ni ringan sikit. Nak mengajar hak Nabi ni jadi berat hak Nabi ni. Kalau gitu kena waktu Nabi Melayu. Hak Nabi Melayu je. Nah? Sebab mu duk mimpi sok mau jumpa dengan Nabi. Dia tak payah pakai orang lain, pakai mu seorang sudahlah. Sebab mu tak payah kata apa dah, mu nak tanya Nabi pun mu selok tirai gitu je. Tanya Nabi dah. Ni
ceramah lagu ni mau kau orang ni. Tapi kena sebut juga jangan-jangan begitu. Nah, kena sebut juga biar nampak cerdik sikit bercakap tu. Jangan nampak kita ni lekeh sangat bercakap. Sebab apa? Sebab kena ingatlah, kalau awak tambah, maknanya awak rasa Nabi tu tak cukup. Hatta kita nak makan, kita bismillah kita sebut. Kita ikut Nabi, selesai masalah. Kul sammillah, bismillah kita ikut Nabi. Kita rasa cukup dengan baca bismillah. Dah puas hati. Sebab apa? Sebab Nabi kita ajar. Walaupun pendek doa pun tak apa, sebab Nabi kita ajar. Kita rasa puas hati. Kalau panjang lagi rasa puas hati. Ni tak puas hati, ni baca kena baca ni, kena baca ni, kena baca. Sudah semayang tu kena duduk relax. Alhamdulillahillazi takhizul dawla kullahu syarikun fil mulk. Siapa dia ajar baca tu? Nah. Baca lagu tu siapa dia ajar? Kalau kita sebut gini kata, takkan baca Al-Quran pun salah. Bukan masalah salah tak salah, masalah lepas pada semayang Nabi istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia boleh kata pula, tak apalah Tuhan Nabi ajar, tapi kita nak menyatakan kesyukuran kita pada Allah ni. Sebab kita boleh semayang. Jadi dia pula pandai pada Nabi pula. Nabi pula tak reti. Jadi Jibril ni boleh jadi salah turun kali. Patut mu jadi Nabi ni, Muhammad tu dah jadi Nabi, kita kata gitu. Nak bahas kita boleh lah. Bergegar lah janggut-janggut tu. Dah. Tak mana Nabi ni tak pandai lah Nabi ni. Dah, Nabi orang yang paling cerdik. Kerana dia tu sendiri diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Syaitan ni dia sentiasa kata, tak apa benda tu, takkan salah. Macam Alhamdulillah, tak. Bukan masalah salah, tak salah. Baca masa lain. Bukan masa tu. Masa nak puji Allah, masa yang lain. Tapi lepas pada sembahyang ni, kerana apa Nabi istighfar? Astaghfirullah. Sebab apa? Nabi tak kata subhanallah. Nabi tak kata Allahu Akbar. Sebagaimana mula-mula takbir. Jadi kenapa tak sebut astaghfirullah? Tidak. Kerana mula-mula takbir Allahu Akbar, kita dipanggil oleh Allah sebarang benda yang besar kita rasa dalam diri kita ni tidak ada. Sebab Allah yang maha besar. Sebab kita dah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita pun duduklah dalam tu bercakap online dengan Allah. Yang kita menggunakan password di Allahu Akbar tadi, kita online dengan Allah Ta'ala. Masa duduk online dengan Allah tu, kita bercakap dengan Allah, kita berdialog dengan Allah, kita puji Allah. Masa tu syaitan duk ganggu kita. Dia bawa merata pergi. Lepas semayang kita minta ampun di atas kelalaian kita. Kita kata astaghfirullah. Astaghfirullah. Itu hikmah dia. Hikmah zikir astaghfirullah lepas daripada solat diajar oleh Nabi SAW. Barulah kita puji Allah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Apalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir qul a'udzu billahi wa falaq. Semua tu Nabi ajar tu lah. Macam-macam riwayat dan kita baca yang tu. Dia dah lepas sembahyang ya latim pula dah. Dah, mari mana benda-benda begitu tu? Mari mana benda-benda begitu? Dia kata, memang saya pasti orang yang baca tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tetapi dia baca tu bukan daripada apa disebut oleh Nabi SAW. Tidak menjadi pahala. Wallahu'alam, insyaAllah kita sambung pada bulan hadapan pula. Sebab saya kena balik Kelantan malam ni. Esok saya kena di Thailand. Ada majlis sambutan 25 tahun kuliah bahasa di Universiti Fatani. Dia dijemput saya pergi ceramah esok malam. Ceramahnya pukul 10.40 malam. Habis pukul 11.30 malam. Tak tahulah. Kita kena lah sekali. Lah sekali mesti kita kena. Allahu Akbar. Jadi sama-samalah berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan dia berkati Allah SWT. Kita bertemu lagi di masa-masa akan datang. Aqul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.